Saya lupa record pula. Alright, poin yang pertama tadi saya nak bagi update stok. So stok boleh diupdate daripada apa nama ni? Gambar. Video. Sama ada video tu masa stok banyak ataupun masa stok sikit. Okey, Suhaina, poin kedua. Yang kedua, kalau kita nak buat video pun kita boleh ambil gambar. Alright. Untuk apa pula? Yang ketiga, gambar apa pula? Gambar yang tu jugalah. Kalau macam kan kita kadang ada yang kita boleh ambil video ke, kita kalau macam kita nak mau ambil video macam minggu ni kita ambil video, lalu minggu depan kita ambil gambar. Macam tu. Alright, yang ketiga? Yang ketiga kita boleh buat live. Live maksudnya macam tengah contoh lah restock signature, kita boleh buat live yang macam okay, restock kita dah sampai macam tu, kita bagi tahu lah. Okay. Nombor 4, update pasal permintaan, maksudnya permintaan stok. Right. Stok apa yang kelima kita review lah. Review atau stok yang habis. Maksudnya tinggal satu item lagi, kita bagi tahu lah. Tinggal satu item je lagi. Right. So habis. List tu kau sudah ada bagi, kau ada bagi 2 poin. Kau ada 2 poin, lepas tu kau bagi 5 kan, so ada 10. 10 posting tu kau kena pass dengan Suji. Suji akan kumpul. Clear? Okay. Alright. Next one. Uji. Poin kedua uji apa, Suhaina? Pilihan desain. Di 5 elaboration, pilihan desain. Apa tadi? Jap. Kak Uji belum lagi buat yang pertama. Okey. Yang pertama. Pertama apa? Pilihan size. Okey Ji, apa posting yang boleh dibuat untuk pilihan size? Yang pertama pilihan size mengikut berat. Boleh post yang itu. Okey, tulis sendiri Ji, sebab kau yang akan kumpul posting ni. Kalau boleh type dekat handphone ataupun PC ya. Kalau kamu dekat kamu tulis, nanti kamu akan 2 kali kerja. Supaya kamu boleh copy paste. Okey Ji, yang kedua. Apa tadi Kak punya poin tu? Pilihan size. Oh, pilihan size. Boleh tanya contoh macam siapa sini pakai size contohlah asingkan size kecil dengan size besar. Size 38, contoh size 38 sampai 40 ataupun 44 sampai 55 atau ada 3 ataupun yang big 56 sampai 60. Macam mana? Posting tu mengikut kategori size. Kategori Kecil, size. Medium, plus size, big plus. Kecil, plus size, big plus. Yang ketiga? Okay. Lepas tu boleh kalau pilihan size tu contoh macam mengikut kita punya design lah. Contoh macam signature ataupun blouse touch up lah. Blouse touch up contoh macam size 38 40. So kita boleh contoh macam ada rival. Siapa di sini pakai size 38 dan 40? Bolehkah? Alright. Specific sizing. Yang keempat. Specific size. Yang keempat, pilihan size. Tadi sudah mengikut berat, sudah bahkan. So. Bagi diorang punya poin supaya diorang boleh prepare. Ya, satu poin. Poin kedua diorang masing-masing yang lain ni. Okey, Ji, teruskan. Keempat. Yang keempat, boleh masukkan ukuran, size, mengikut size. Contoh saya 94, ukuran macam ni. Ataupun kita ambil lah ukuran pants kah. Maksud dia? Pilihan size. Tahu. Dia macam mana? Jenis posting tu macam mana? Dia mengikut ukuran. Ukuran size tu. Contoh macam XL dia punya ukuran punggungnya berapa.
upah berapa. Lebih kurang macam tu. Bolehkah begitu? Mengikut ukuran. Dan bagus Size kau mengikut bagus kau ukuran. spesifik. Kalau contoh blouse, terus tekan untuk angle ukuran dada. Ukuran dada akan melambangkan ukuran size yang orang akan pakai. Ambil angle tu. Apa nama dia ya? Ukuran Atau dada. cara ukuran mengukur ya lebih kurang macam tu lah. Oke, yang sudah gak tuh? Yang last boleh buat review. Review ni sama ada mau buat live lah lagi bagus. Contoh macam pants kah kita ada item baru, kita boleh review lah. Oke, yang size 38 macam mana kecilnya, size pula size 38. Size M kecilnya macam mana, size L macam mana kecilnya. Review. Tapi dia berupa size. live. Perbandingan size. Oke, uji komplit. Iki apa dia punya poin yang kedua? Sena? Combo pose. Nah, susah nah. Oke, Ki, 5 elaboration. Fleksibel lah. Dah dengar, Ki? Boleh. Dengarkah yang lain? Ada anu nggak tuh mercun nggak tuh Maria pula? Apa poin si kita di Sena? Post combo. Pose combo. Combo pose. Apa jenis posting yang kamu buat, Ki? 5 jenis posting untuk post combo. Posting daripada size lah. Contoh yang 52, siapa yang pakai size 52. Begitu kah? Bukan. Bukan. Apa bagi combo ni? Dia melibatkan combo. So, tulis Ji, satu ni, tulis Ki, ini kau punya point. Item boleh. Satu weekend combo. Mix and match bang, begitu. Mau pairingkan keluar. Tulis Ki, tulis. Weekend combo. Okey. Yang kedua apa Ki? Harga, combo mengikut harga 135. Tulis Ki. Apa? Harga. Combo mengikut harga 135 helai. Apa lagi kalau combo punya pos? Buat item. Odd item Boleh apa? Combo. Soena, tulis bawa poin baru. Poin baru. Add-on sudah ke? Sudah ke? Add-on. Sudah. Tulis bawa poin baru. Poin baru. Bukan poin singkat, poin baru. Borong. Wholesale. Borong. Sudah lah tuh. Borong belum, saya rasa. Saya punya poin tuh rasanya. Borong dan retail kalau tidak silap. Ki, poin ketiga. Yang lain ready ya? Soena, bagi dorang punya poin supaya dorang boleh elaborate. Udah. Right. Ini baru 2 nih. Apa lagi post combo? Yang lain tolong bantu. Pilihan desain mengikut size, combo juga tuh. Ataupun pairingkan seluar dengan blouse, dengan tudung. Itu Combo matching. juga. Itu matching. Combo ni kan dia macam-macam kan. Post combo mbak. Iki? Boleh jadi pants combo, boleh jadi blouse combo. Boleh kah? Banyak suatu poin. Aina 5 sudah tu poin saya bagi. Apa yang you cakap saya pun tak dengar loh. Tadi saya cakap blouse. Si Uji tambah pula pants combo. Okey, yang keempat. Nama post combo kan.
Pants dan Yang keempat, combo tu, contoh blouse tu, semua combo di situ. Ambil angle sizing. Contohlah sizing dia ambil size 44. Tapi semua blouse tu size 44 dan boleh dikombokan. size combo lah. Pilihan size mengikut Pilihan size kah? combo mengikut pilihan size. Combo. Banyak senang sikit. Keempat Ya, apa? cakap apa lagi? Apa lagi combo? 4. Yang keempat. Kelima lah. Boleh letak under combo special, combo perayaan, combo hari ibu, combo hari ayah, combo lah. Combo merdeka, create special campaign untuk combo tu. Tulis. Combo apa? Combo perayaan. Maunya Siki yang jadi tukang tulis ini kalau begini nih. Tak mau pen saya habis. Apalagi satu lagi Ki. Cepat. 5 sudah oh. Terempat. 4 kah? Pos apa lagi berkenaan combo? Apa lagi pos yang boleh dibuat? Apa jenis pos tu? Combine lah. Seluar dengan baju. 3 seluar, 2 baju. 2 baju, 3 seluar. Lambat sikit. Opoy. Apa kau punya point? Dan bagi 5 elaboration. Bang, punya tu Kak Syul. Isu semasa atau campaign? Kamu yang sebut kamu yang Isu sebut poin tu sebelum ni. Sekarang kamu elaborate. Itulah kamu Isu semasa dan campaign. Apa dia poin? Campaign tu macam isu Isu semasa. semasa dan campaign. Okey, apa dia isu semasa? Untuk kita buat posting tentang graf macam yang pandemik ni lah, COVID. Graf COVID berapa sekarang. Right? Statistik KKM. Lagi? Yang kedua? Statistik KTM. Lepas tu, kita boleh juga gunakan post-post tentang untuk campaign kan Kak Syul. Kita buat satu campaign untuk campaign yang itulah bulanan punya. Kita sedia tentang apa tu? Cuti kah? Campaign menang apa beli dan menang Kak? Beli dan menang setiap minggu. Dengar isu dengan campaign berbeza nih. Coba fokus pada isu saja, isu semasa. Apa posting yang kita boleh buat berkenaan dengan isu semasa yang ada kena Isu apa viral. Apa? Atau macam Nelofa. Tidak. Viral belakang punya nih. Isu semasa. Isu tema raya tahun ni. Isu kono tu. Tulis boy, tulis. Isu Lepas ni Isu betul lah. lepas dengan Suji. Maulah kamu ni. Isu tema raya. Bella kan orang kan sekarang orang mau fikir apa tema ni tahun 2 tahun lepas enggak jadi kan Isu tema tu. agensi macam yang contohlah stok Zaskia tinggal beberapa helai lagi macam tu. Oh, kamu tersasar. Poin dia adalah isu semasa. Isu semasa tu selalu Masa office. Petang-petang hujan. Kan dekat tulis. contoh dengar. Isu semasa sekarang orang tengah bercuti. Bila bercuti, dorang mau pakai baju apa, pakai blouse apa, dorang mau beriadah, mau pergi pantai, mau pakai blouse apa, mau pakai pants apa. Itu. Balik kampung. Mau balik kampung, mau pakai apa? Baju. Tulis tu tadi poin. Yang poin yang kedua. Poin kedua tadi, isu semasa sekarang orang tengah keluar beriadah. Apa lagi isu dia? Isu yang ketiga adalah orang back to work.
selepas pandemik semua sudah okey, PKPB dihentikan, orang akan back to work, dan orang kena beli baju lagi. Apa lagi isu semasa? KWSP. Boleh, tidak masalah KWSP, iSinar. Isu semasa lah tu. Tapi tukarkan dia, swing dia balik untuk pembelian. Lagi apa lagi? Ambil yang recently. Isu tahun baru, semua mau kahwin. Apa? Mau bertunang, kahwin. Nah, kan cari baju. Nah, itu. Nah, iyalah. Apa lagi? Apa lagi? Yang keempat apa? Macam 5 dari sini nih. Isu kenduri. Balik kampung. Back to school. Cikgu-cikgu mengajar dari semula. Sama Back to school, tulis, boy. Pas dengan Sujiji, pastikan benar ada, aku compile. Saya mau dijadikan pos yang besar. Last point apa? Tengok balik kita punya customer ni, siapa dia, avatar dia? Susah poin kamu ni. Apa lagi isu semasa? Mau tengok pening tak pening, tengok brainstorm. Apa lagi? Itu tadi isu kenduri. Balik kampung, kahwin. Kenduri pun jadi isu ke? Jadi itu hari raya isu juga. Bolehlah batu. Yang general semua. Kenduri ni suka hati orang bila orang mau buat. Ataupun majlis kahwin. Mati air, maju je. Apa isu kahwin dengan kita pula? Kita bukan jual baju pengantin. Ambil angle baju, contohlah boleh ambil daripada angle yang orang kahwin tadi, tapi bukan daripada angle orang yang kahwin, tapi orang yang jadi pengantar. Kahwin. Pengantar tuh, apa nama dia? Pengapit. Dulang girl. Bawa dulang. Pengapit tidak pakai baju yang sama, seluar yang sama. Ambil angle tuh, Poi. Bang, maksud saya itu tema. Misalnya begitu macam baju Aida, signature. apa poin Aida? Elaborate 5 poin. Aida, hot item. Hot item. Okey, 5 poin. Hot item dari segi warna, 1. Dari segi design, 2. Yang ketiga, kenapa? Maksudnya kita buat posting tu, kenapa item tu jadi hot item. Right, keempat. Yang keempat, siapa yang ramai ambil. Right, yang kelima. Yang kelima, restock. Maksudnya disebabkan item tu hot item and kita restock lagi. Right. Jas, apa poin? Nah, lajunya tak sempat berfikir. Apa poinku? So, apa poin si Jas? Si Abang Jas belum lagi buat yang pertama. Bagi yang pertama dulu. Clearance stock. Clearance stock, 5 poin. Clearance stock. Pertama, buat satu list, mungkin dalam satu gambar, item apa yang kita mau kasih clear dan kuantitinya tinggal berapa. Yang kedua sama juga, tapi dia dalam bentuk video. Yang ketiga, nampak kreatif sedikit. Yang ketiga, clearance stock. Apa ya? Yang ketiga, kita boleh buat live. Yang keempat, Live. Yang keempat kita boleh buat dalam kita join sel-sel yang besar. Contoh macam 11, 12. Apa yang kalau baru ni apa? masuk event. Oh, enggak sama ke? Yang kelima, Oh, kelima sudah tu.
5 sudah kan? Boleh buat Baru posting. pula 4. Baru 4. Boleh buat posting. Oh, baru 4. Boleh buat posting. Clear mengikut size. Clearance mengikut size. Cuci gudang. Clearance mengikut warna. Clearance mengikut warna, mengikut size. Oke, Atira, apa poinmu? Giveaway. Giveaway. Oke, 5. Pertama, untuk customer, untuk semua database, siapa yang customernya ada beli terbanyak, kita bagi giveaway. Contoh, kalau customernya beli 40 ke atas, kita WhatsApp customernya tu dia akan dapat satu macam penghargaan lah, kita bagi giveaway. Itu yang poin yang pertama. Tulis Atira, pastikan 5 poin hari ini pas dengan Suji. Yang kedua, Atira. Yang kedua, kita buat post di FB untuk giveaway. Siapa dengan syarat follow, like sama share yang terbanyak, dia Alright. dapat. Yang ketiga, buat live contest sambil menjual, sambil kita bagi hadiah. Yang keempat. Gunakan hashtag, contoh hashtag giveaway Rulebis untuk kita buat contoh kalau kita buat post untuk post giveaway, kita gunakan hashtag giveaway Rulebis lah supaya customer tahu kita akan buat posting. Alright, yang kelima. Sama buat giveaway dalam mingguan ataupun bulanan. Alright, settle. Siapa lagi? Semua sudah? Semua sudah kan? Halo? Semua sudah kan? Sudah tinggal. Apa yang tinggal? Tinggal Siana. Siana 30 sudah dia punya hutang. Kita cek kalau dia ada WhatsApp. Alright. Next. Kita sentuh on apa marketing yang kita kena buat untuk Januari 2021. Apa marketing yang kita kena buat untuk Januari 2021? Bulan ni lah. First, jatuh dulu kepada sale. Sale untuk bulan ni sepatutnya apa, Ji? Kalau ikut yang bulan lepas tu, semua database yang membeli, Right? semua, blouse ke, pants ke, semua customer-customer yang bill lah, ada bid di belakang. Lepas tu kita akan bagi 10 gift. Itu yang plan bulan lepas. 10 gift. Untuk Januari ni, sales tu hanya untuk customer yang membeli saja, betul? Ya. Right. So, sekejap. Sebelum tu senaraikan dulu, apa jenis sale yang ada sekarang? Satu, sales besar, semua buka. Yang kedua, sales database 3 bulan. Yang ketiga, apa? Untuk database saja. Maksudnya pants ke, blouse ke, Yang bulan dia ni tidak lah yang kira 3 yang bulan. membeli. Bukan. Database yang membeli tidak membeli. Tapi dia untuk database, semua database. Kita open untuk database je. Kita tidak open untuk Okey, yang keempat. page. Yang keempat. Dulu kita ada signature day. Apa ni? Apa flash? Apa tu? Yang 1 hari tu. Signature dia kita biasa buat 3 hari kan. Apa jenis? At least ada 4 ke 6 jenis sale supaya customer ada spesifik target. Bukan semua kita akan blast setiap bulan. Apa lagi? Flash. Flash tu konsep dia sama macam signature day. Tapi boleh diambil. Cuma kena disusun. Macam kamu buat bulan lepas, agak berisiko. Sama juga macam flash sale lah, agak berisiko. Lagi? Jenis sale. Ada lagi yang jenis apa ni? Dia bukan sell, just kita kurangkan sikit dia punya amount. Contoh macam customer beli 3 helai, dia dapat 3 ke 5, dia dapat 3, tapi dia dalam berbentuk, kita kasih turun sikit je tu harga dia tu. Ada hari tu kita pernah buat dalam sehari 2 lah macam tu. Ya begini. Biasa 49 kan? So,
akan ada sale yang kita akan buka 3 helai, contoh tapi tulis benda ni Ji, tulis benda ni. Supaya kamu boleh susun Januari apa, Februari apa, Mac apa. Susun sampai setahun saya cakap. Abang nanti bagi saya recordnya lah. Banyak yang harus tulis. Boleh buat sale tu hanya dalam 3 helai, 5 helai, 7 helai. Tiada satu helai. 3 helai, 5 helai, 7 helai. Sales tu. Sales apa? Saya tak tahu. Tapi fahamkan dia punya konsep dulu. Okey, boleh juga buat sales tu berbentuk combo. Maksud dia customer tidak boleh beli satu. Dia kena beli at least pairing. Pairing sales lah contoh. Dia kena beli paling kurang satu seluar, satu baju. Ni faham kan ni? Paham. Supaya customer tidak nampak benda yang sama aja. Okey, apa lagi jenis sale? Yang kita mau buat nih, customer yang membeli. Okey, customer yang membeli, kita fokus kepada customer yang sudah membeli sahaja. Maksud dia Sorry. Dia bukan 10 gift, 7 je giftnya. Right, fine. Kita hanya fokus, macam bulan ni, kita hanya fokus kepada sales tu, dia sales kecil lah, sales kecil. Tapi Berapa kita lah ya? fokus kepada customer yang sudah membeli. Mau 5 like kah bang? Saya lupa sudah yang tu. Tak kisahlah, tak kisah. Tapi konsepnya hanya forward kepada customer yang membeli sahaja. Yang pernah membeli. Konsep dia. Maksudnya biar dia seleb pun dia akan dapat 7 gift kah gitu. Ya? Kita mau macam Contohlah database, kita ada banyak database. Contohlah 200,000 database. Bila kita select, ada 50,000 saja customer yang sudah membeli. Contoh. So, sales ni hanya untuk customer yang pernah membeli saja. enggak, maksud saya kuantitinya tuh. Sama ada kita mau macam 3 ke. Kita mau konsepnya dulu, kita mau konsep. Bukan apa yang kita mau bagi, bukan apa yang orang kena beli. Konsep dulu. Paham ini? Konsep dulu. Paham. Apa lagi? Kalau cukup 12, cantik. So, benda ni akan rolling saja. Biasanya, sales besar kita akan buka 3 atau 4 kali saja setahun, maksimum. Dibuka semua. Right? Ada lagi jenis? Jenis apa lagi orang selalu buat sale? Kalau customer yang belum membeli, belum pernah membeli. Tadi kan yang membeli, sekarang yang tidak membeli pula. Boleh. Jadikan dia pula satu sale, 1 bulan, contohlah bulan depan, kita hanya fokus kepada customer yang tidak pernah membeli. Kita buat satu campaign ataupun sales hanya untuk orang sahaja. Yang tidak ada B di belakangnya. Nah, itu pun konsep yang berbeza. Ada konsep yang lain juga, konsep mengikut perayaan. Sales, konsep tuh mengikut perayaan. Kalau merdeka. Yang penting konsep dulu kita mau. Bukan cara dorang beli, bukan free gift apa yang kita mau bagi. Bukan siapa audien tuh, konsep dulu, konsep. Ada mau tambah? Ada lagi tambahan? Contoh konsepnya agak berisiko. Beli 1 percuma 1. Boleh dijadikan sales pada satu bulan tertentu tuh. Beli 1 percuma 1. Tapi contohlah, kita buka dalam 5 ke 6 hari. Beli 1 percuma 1. Boleh dijadikan konsep. Sampai konsep sampai ada 12, okey, rolling je setiap tahun. Apa lagi? So far saya ingat dalam 7-8 sudah ni. Apa jenis konsep lagi? Tengok yang orang yang company di luar, macam mana dorang buat sale. Alright? Boleh juga konsep macam bidding. Sales tu dalam berbentuk bidding. Tapi yang ni kena susun betul-betul. Maksud dia kita allocate satu page, contoh legacy saja. Dekat situ dia bidding. Kita letakkan 20 helai, bidding tu start RM200. Bid lah. Siapa paling tinggi dalam tempoh 5 minit tu, dia ambil.
Konsep juga. Apa lagi? Contoh, next, kita boleh buat sale tuh hanya dalam live sahaja. Hanya dalam live sahaja. Konsep juga. Maksudnya, sepanjang 3 hari, 4 hari, 5 hari buat sale, tapi sales tuh hanya boleh dorang lock dekat live sale. Agak berisiko, tapi boleh dibuat. Apa lagi? Sale lah, berkenaan dengan sale. Nanti tengok balik video ni, tulis balik semua Haji, berapa jenis sale yang sudah kita ada ni. Dan susun untuk setahun. Kalau dah cukup setahun, contohlah ada 6 saja yang compact, dan 6 tu rollingkan balik. 1 sampai 6, lepas tu 6 sampai 12 ikut balik, rolling balik. Right? Clear? Right. So, yang tu berkenaan dengan sale, berkenaan dengan campaign. Apa campaign untuk bulan ni? Campaign bulanan maksud saya ni. Tak kisahlah dia beli hari masa sales kah, masa bukan sales kah? Apa campaign bulanan untuk bulan ni? Cipta satu campaign yang itulah dia punya funnel untuk bulan ni. Sama ada dia membeli waktu biasa kah atau waktu sales kah, dia akan berpeluang untuk apa? Campaign. Dapat 12 helai baju tu macam itu. Even selai baju pun, dia berpeluang untuk menang. Macam tu hari tu lah. Tapi banyak pula kan. 12 helai. Beli satu percuma 12. Wah, banyak ya. So, masuk kerja nanti, hari Isnin, buat dulu campaign ni. Supaya orang tahu bulan ni apa campaign dia. Di campaign Campaign kesedaran. campaign giveaway. Dalam 1 bulan tu cari siapa regular customer paling banyak repeat kah, paling banyak beli kah. Oh, bagilah back LV. Mencari tu. Tapi Yang hari tu menang. makin banyak pula dia beli sekarang. Bukan makin sikit, makin banyak pula dia beli. Okeylah, contohlah bulan ni kita ambil 5 orang dan kita bagi 5 bag LV. 5 orang ambil idea sisu, 5 orang terbanyak membeli, kita bagi 5 bag LV mengikut ranking. Bulan ni. So Isnin kau masuk Ji, inform dengan Smirul, buat terus campaign ni, buat poster dan pastikan poster ni diikut sampai hujung bulan. Setiap hari kena ada ni. Posting untuk campaign ni kena ada paling kurang 3 kali sehari supaya orang notice. Dan paling kurang seminggu 2 kali mesti ada broadcast pasal campaign ni. Ataupun setiap kali kamu buat posting broadcasting, ujung dia tu adalah berkenaan dengan campaign yang kita adakan bulan ni. Faham, Ji? So pastikan apakah new arrival ke lepas ni, restock ke, ujungnya tu mesti ada campaign pasal bulan ni. Which is 5 pembeli terbanyak akan dapat 5 bag LV. Itu funnel. Satu orang satu lah kan. Orang satu Semua lah. 5 orang 5. Orang 5 bengkak. Bolehlah kalau pasal malam. Okey? Itu campaign untuk bulan ni. Bulan depan kena ni pula. Kena asingkan pula, kena ready pula. Bulan depan apa punya campaign. Right? Okey. Pasal ads, bulan ni macam mana? Ads. Bukan, tidak termasuk e-com. Campaign apa yang menjadi sekarang? Ads apa yang menjadi? Tengok sekarang. Traffic je. Setuju? Yang lain? Traffic? Traffic. So traffic, video ke gambar? Campur. Saya still guna gambar, okey lagi. Saya lah. Yang lain? Rumah gambar. Gambar.
Adakah kamu menggunakan gambar tapi disebabkan kamu tidak mempunyai video? Betul. Video kurang. Dia macam ya, saya tes bermain dengan gambar, satu gambar, bermain dengan semut, banyak gambar, dan bermain dengan video. Coba tanya si Uji kalau saya bohong. Video pergi jauh meninggalkan yang lain. Jauh. So, untuk marketing bulan ni, saya cadangkan buat video banyak-banyak. Buat video review banyak-banyak. Soena, Iki, Uji, yang Aida yang ada dekat KL ni, pastikan kamu buat video banyak-banyak. Paling kurang macam ni. Sebab dekat Lada tu, orang ada limitation untuk buat video ni. Kamu yang dekat sana senang. Paling macam ginilah, kamu akan ada 5 hari bekerja, betul? So lebih kurang sebulan ada 20 hari, betul? Start masuk hari Isnin ni, Uji, Rena, Iki dengan Aida. Dengar, ada 4 orang ni. 1 hari 1 video. Video berapa lama? 1 minit. Aida dah buat video satu yang bagus saya tengok. Entah Aida pakai background TikTok. Aida sekarang kan TikTokers. TikTok tuh. Aida? Ada. Saya mau video-video yang baru yang orang tidak biasa lihat. Ingat Ji, 1 hari 1 video, paste dekat grup, buat satu grup Telegram. Sebelum ni ada kan kau buat grup Telegram tu untuk kita punya marketing. Ingat 1 hari 1 video. Dan pastikan kamu buat ikut kamu punya kepala, bukan suruh si Mirul. Saya nak mau si Mirul punya dia punya karya. Sebab si Mirul tak akan faham apa yang kita mau sampaikan dekat customer. Start gunakan telefon saja, cukup. Dan masuk dekat Kain Master, editlah dia punya seni kata. Saya mau video yang bercakap. Ingat konsep yang macam ni, dengar ingat konsep yang macam ni. Belum ada kamu buat. Begini konsep tu. Tak bertukar pula saya punya baju. Oh, apa entah tuh? TikTok lah tuh kan? TikTok lah. Baju biru sudah. Merah. Versatile. Tengok macam mana orang buat video. 1 hari 1 video. Janganlah hari ini kita mau Faham? Benda ni penting untuk menaik taraf kamu punya iklan. Untuk improvekan kamu punya audien supaya tidak boring. Betul. Boleh? Isnin, Ji, mana grup Telegram tu? Masukkan dekat dalam tu. Supaya yang lain terus boleh ambil video tu dan terus buat. Saya dapati video conversion dia tinggi dan reach dia tinggi. 3 kali ganda paling kurang. Right? Yang buat video tu, masukkanlah dekat YouTube kamu. Lepas tu, sedekahkan dekat grup tu. Bagi link. Faham ke ni? Satu berapa jam kamu masuk tu? 8 jam kamu masuk, 6 jam ke? Buat video 1 minit. 1 minit je pun, bukan dia susah. Malas mau mau JV dengan orang lain, buat sendirilah. Hai, hari ni macam yang saya dah buat tu, buat sendiri je pun. Okey. 1 minit. 50 ke 1 minit. Itu. 50 saat ke 1 minit. Itu video dia. Dan pastikan dia dalam bentuk copywriting. Ada headline, ada intro, ada FAB, dan ada CTA. CTA itu pastikan agak klik link di bawah. Sebab jangan sebut WhatsApp. Sebab mungkin video tu kita boleh pakai dekat e-com. Boleh? Senang kan? Boleh. Kalau kamu fikir susah lah. Buat video. Soena, buat video. Kalau kau suruh sales team, kau suruh admin leceh, kau buat sendirilah. Kau sendiri yang mau pakai video tu nanti. Kamu yang akan pakai video tu. Rugi. Dan video tu, Soena, bukan saja yang saya cakap satu hari 1 video.
tidak semestinya video tu pasal Woolbees. Boleh buat pasal perfume kah, pasal Wish Beauty kah, apakah. Satu hari satu video. Supaya video ni makin lama makin banyak dan kamu boleh pilih je video mana yang kamu mau untuk buat ads. Ada faham? Cuma untuk tempo sekarang, tempo yang terdekat ni, lebihkan dekat pos yang kamu mau main dan pos e-com yang kamu mau tekan. Ada faham? Dan 1 minit tu juga ada banyak gila. Yang tadi kamu bincang tadi, video pasal clearance stock, video pasal ni, ada banyak video yang kamu boleh buat. Tapi lebihkan on kita punya marketing. Boleh? Jangan risau Suji buat video. Suji buat video yang Sina tu kan ramai-ramai kita pakai. Kenapa satu? Why don't kita produce banyak supaya kita boleh test lagi banyak? Itu kreativiti lah. Boleh? Lada tu ada sampel, buat. Jangan tunggu daripada KL je. Mana-mana yang sampel yang kamu ada, buat. Tapi buat betul-betul. Pastikan gunakan video yang bagus lah. XS ke atas. iPhone XS ke atas. Jangan pakai iPhone 7. iPhone 7 boleh tapi di luar. Di luar. Jangan di dalam. Di dalam, kalau di Indo, memang dia malap. Boleh? Right. Ada sebarang pertanyaan? Hai, 43 minit. Rezeki. Alright. Oh, ni abang. Pasal apa ni? Pasal ads. Macam yang kita bincang semalam tu kan. Kita kena ikut apa bah? Bayar ads tu mengikut yang kita bayar tu kan. Kasih tally di sheet tu kan. Okay, sekarang ni macam mana mau anu tu? Contoh kan macam ada tim, beberapa tim. Macam mana mau bagi-bagikan dia punya tu? Faham nggak maksud saya? Setiap tim punya, kan kalau di sheet tu kita ikut by team kan, by individu kan. Right. Yang tu. Macam mana mau bagi-bagikan dia punya tu kalau macam, contoh macam jam 10 baru bayar. Itu kan amount tu yang kita mau kasih masuk. Faham? Saya faham kamu soalan. Sila tengok invoice. Kau akan tahulah. Invoice kamu akan letak 20210102 Liza RM60. Kat situlah. Apa susah? Dia ada SST-nya sekali nggak tuh? Tengok. SST. Ada tim pula. Aida nanti Aida check lah. Itu pada kira lah. Kalau SST kamu malas mau kira ataupun kamu mau senang kira, buat dia dalam sheet, kasih bagi dia formula terus. Bila kamu letak amount tu, akan terus SST tu akan keluar. Kalau malas mau kira lah, buat dekat sheet, tapi ini untuk sendiri-sendiri, bukan dalam sheet besar tu. Maksudnya formula tu kamu tekan, kamu letak siap RM100 berapa, SST terus keluar. Boleh je. Betul Ji? Hah? Gimana tuh? Belum saya. Dekat sheet tu, kamu boleh buat formula. Kalau contohlah, kalau kamu letak amount yang sales team kamu tu, contohlah si Liza 100. Lepas tu letak kolom kedua tu SST. Kolom ketiga tu total. Bila kau letak amount dekat situ 100, otomatik di yang total tu 106. Paling senang kira sendirilah. Paling Mau senang. letak formula lagi. Paling senang ini Kak, macam aku Kak. Nampak tak? Dah nampak lah Jas. Tak nampak? Hebat. Alamak, sedih. Nah, Rayang. Kan Kau kita kasih kira miring. kan. Apa mau ditengok kau ni kan? Kejap. Kan kita kasih masuk kan orang punya spend satu-satu kan. Lepas tu sampai ujung kan dapatlah jumlahnya. Jumlah spend. Okay. Sampai ujung. Tapi itu yang kita kasih masuk tu belum termasuk SST. Yalah. Kan? Jadi macam aku punya cara ni, aku letak di kolom sales team juga, tapi yang tak ada lah, yang tak ada sales team. Yang kosong, kan ada formulanya juga sudah situ. Masuk formula. 6%-nya tu, macam contoh aku 100 lebih, tapi kalau SST-nya RM11.71. Aku kasih masuk bagian spend yang di tempat kolom lain ni.
RM11.71 contoh. Begini Ji. Saya paham maksud si Jas. Dekat total spending tu, kau letak formula tu sama dengan 6 bagi dengan 100 darab dengan amount yang dorang spend. Letak formula siap-siap. So bila dorang letak amount tu automatik. By individu macam mana? Tak kira SST pula. Boleh je. Masuk sudah. SST ni penting untuk ni. Kalau kamu boleh letak masuk dekat yang performance tu je, bukan yang general tu, performance yang kedua tu. Letak formula tu di kolom tu. Ni faham tak Haji? Saya dah faham sebab saya tidak buat lagi. Maybe yang kamu ada tim, kamu boleh inilah dulu. Tengok. Try lah dulu. Saya share screen. Sekejap ah. Contoh, saya ambil ikat siringnya. Nampak kah? Nampak skrin? Hello? Nampak? Nampak tapi loading kan? Right, contoh. Pending task. Inilah benda yang hari-hari saya akan update dengan kamu. Bukan satu orang. Ini pending task. Right, contoh. Saya bagi contoh sinilah. Dia mesti dua kolom. Nampak kan ni? Nampak kah? Nampak. Dekat sini 100 per individu. Tapi dekat sini Ji, kau letak sama dengan dia 6% kan? 6 kau divide bahagi 100 tutup kurungan. Ini kena main formula lah. Tutup kurungan, masuk kurungan tambah bagi 100 darab. Tengok tu lah. Bila kau cakap darab sini, kau ambil yang amount ni 100 ni. Right? Lepas tu tambah buka kurungan yang ni 100 lagi balik. Tutup kurungan. Enter. Nampak? So, ini dorang akan kasih masuk. Tapi, of course, akan keluar tiba-tiba yang ini. 106. Formula je pun. Ada faham? Ji? Kau yang buat sheet Boleh ni? je. Cuma mau kena buat sheet baru. Tak Banyak payah buat kerja sheet sikit baru. Tambah je kolom. Nanti saya tengoklah. Alright. Enggak senang 6% tu bagi je dengan sales team yang ambil leads. Tak sama boy, tak sama. Tak sama boy. Sebab masing-masing ada main 100, ada main 50. Kalau SST kau bagikan, nanti kau dapat yang tally sebenarnya berapa kau yang place. Berapa total. Ini formula dia ni. Ini formula dia ni. Sekejap ah. Saya bagi formula ni dengan Suji. Dekat grup. Kau tinggal paste je. Lepas tu masukkan dekat semua. Ni formula dia. Ada faham? So, bila mana kamu mau buat dia punya formula nanti, kamu akan letak di sini ya benda ni. Contoh, saya letak sini 200. Add hari tu. Kan? Dia sudah jadi 12 otomatik. Tambah kolom je. Saya kena tambah kolom. Lepas tu, itu untuk total je lah kan. Saya rasa tak payah kan. Sales team lah ni. Saya cakap buat benda ni di sales team. Dan di total tu sekali. Total tu nanti kau ambil yang ini G, bukan yang ini pula. Bukan yang 200 nih, kau ambil yang 212. So untuk sheet yang seterusnya, dapat lagi mau kira SST.
Tahu. Cuma benda ni dia akan jadi tambah kolom di setiap apa tuh, di setiap dorang punya individu tuh. So dia akan Ya. bertambah Betul. begitu. Performance. Sheet performance tu. Setiap time mau anu tuh. Sheet tuh. Nantilah saya tengok macam mana. Tenang je. Okey, ada soalan lain? Maksudnya yang dekat spend team tu masukkan amount yang kena ikut invoice tu, bukan ikut amount spend yang dekat. Yes. Right? Tapi rasanya kalau di invoice tu sudah ada SST, kan? Memanglah dekat invoice kan kamu cakap tadi kalau mau kira per individu macam mana? Itulah cara dia. Baik tengok yang itu saja. Di invoice pun ini maksudnya kan kalau sebelum ni kan dorang kan tengok by yesterday di advert tu kan. Soalnya tengok macam tu. Tengok tengok. Saya bagi contoh lagi. Ni cara paling senang. Tadi saya sudah cakap. Anas sudah. Ya kan? Yang betul. Tengok. Tengok betul-betul. Pasti jangan tanya-tanya pula. Biasanya kamu akan buat, tengok ini saya punya invoice. Nampakkah di sini ada campaign? Caca. So, sebenarnya kamu perlu isi yang daripada invoice, bukan daripada harian. Ambil yang daripada invoice lagi bagus. Sebab kita tahu RM68.40. Cumanya RM68.40 ni dia belum termasuk SST. Yang penting dalam kamu punya campaign tu mesti ada nama kamu punya tim. Perlu dia lah Lisa Som Matul. Kalau macam ni ambil purata lah. Bagi 3. Ini nampak semua di sini. Jangan pula Pens, X, Zaskia, T60, Rashid. Rashid adalah ni Lydia Ecom. Mon situ tambah dengan 6% lah. 6% daripada 508 daripada 479 ni. Total di sini bawah ni 479 ni. Oh dia ada ditulis 479. Sebab diorang akan kira SST tu, total SST 479 ni, total ads kita. Campur dengan SST RM28 ni, something. Baru dia jadi 508. Waktu saya share tadi, boleh letak di kolom sebenarnya. Kamu letak di kolom, contohlah tim si Hana ni. Letak di kolom untuk si Caca ni, RM68.40. Letak dekat sini, contoh dekat sini, RM68.40. Automatik masuk SST RM72, 72.504. Ada faham? Masukkan dekat Excel tu senang. Jangan masukkan dulu. Kalau contohlah kamu berjaga sampai jam 12, kamu off ads apa semua kan. Kamu tulis, biasanya kamu akan tulis lepas jam 12, betul? Sebenarnya belum amount-nya lagi. Tunggu dulu sampai kamu bayar invoice, baru kamu kasih masukkan amount tu untuk kamu punya team sale tu. Supaya kamu dapat benda ataupun amount yang accurate. Right, clear? Right? Ambil macam tadi yang saya cakap, ambil amount dia, letakkan formula tu di sebelah, copy paste, memang akan nampak terus. Right, soalan lain? Aduh. Tidak?
teruskan kamu punya e-com. Sampai mana, kamu boleh buat 10,000 untuk satu website. Right? 1,000 spend, 10,000 sale. Satu website. Berapa website? Banyak website yang kita boleh buat. Mulakan itu. Bila sudah komplit, baru kamu boleh buat e-com yang seterusnya. Dengar. Contoh macam si Uji punya e-com dekat blouse sudah dapat rentak. Then baru si Uji boleh buat e-com yang Dangwangi pula. Untuk e-com Wish Beauty pula. Siapkan dulu satu. Dapatkan momentum, baru buat yang seterusnya. Jangan buat e-com ini, buat ini, sampai ending, semua nak jadi. Right? Dapatkan momentum dulu. Slowly. Tapi once 55 ni sudah set up, paling relax lah kerja. Dah sampai 20 minit pun mau cek benda ni. Dan elak menggunakan account advert yang sama, Facebook yang sama, page yang sama. Macam si Uji. Ban satu, ban semua. Account Wish Beauty dikasih masuk dekat blouse. Memanglah. Goodbye. Tapi alhamdulillah, dia buat baru, jadi pula. Buat baru je lah. E-com, buat website baru, tak apa, tak ada masalah. Buat website baru. Buat page baru. Buat profile baru. Tapi, dah ingat profile baru, kamu hanya boleh buat account advert, lebih kurang lah, tempoh matang dia 7 ke 14 hari, account kamu punya FB tu sudah start bersosial, lepas tu sudah start, ada interaction, ada orang like, ada orang komen, then baru boleh start buat account advert. Kalau kamu buat hari ni account personal tu, lepas tu kamu terus buat account advert, disable. Okay, faham lah? Saya tengah bercuti ni. Alright, jumpa esok. Assalamualaikum.